Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 4 orang ahli. Pertama, Nufratul Fahirah binti Ma'arifin yang bernombor kad matrik A176253. Yang kedua, Nur Syahirah binti Rasid yang bernombor kad matrik A176384. Yang ketiga, Aina Safiah binti Muhammad Zaid A176464. Dan yang terakhir, Nur Jannah binti Muhammad yang bernombor kad matrik A178406. Apa itu drone? Drone adalah pesawat yang dikendalikan oleh komputer atau remote control. Alat ini memiliki kamera yang dapat digunakan untuk mengambil gambar secara jarak jauh. Selain itu, drone juga dapat berfungsi untuk membawa muatan seperti senjata dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan penggunaan drone yang terdapat di Malaysia. Pertama, drone tidak boleh diterbangkan di ruang udara kelas A, B, C atau G dalam zon trafik aerodrome atau lebih daripada 400 kaki di atas tanah. Kedua, juruterbang drone mesti mengekalkan garis visual langsung pihak tandangan drone mereka semasa operasi. Ketiga, kebenaran daripada ketua pengarah mesti diperolehi untuk operasi drone komersial. Yang keempat, drone seberat lebih 20 kg atau 44 pound tidak boleh diterbangkan tanpa kebenaran ketua pengarah. Seterusnya, semua pihak tidak boleh menerbangkan drone sekiranya tidak mendapat permit daripada CAAM dan juga kebenaran pihak polis. Tindakan menerbangkan drone tanpa permit daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia iaitu CAAM adalah salah mengikut peraturan penerbangan awam Malaysia 2016 atau yang dikenali sebagai MCR 2016. Sekiranya mereka yang melakukan kesalahan mengendalikan drone tanpa kebenaran, mereka boleh dikenakan denda minimum RM50,000 atau 3 tahun penjara bagi individu atau denda maksimum RM100,000 untuk badan korporat. Penggunaan drone di Malaysia sebenarnya mempunyai tujuan tertentu. Pertama, penggunaan drone ini bertujuan untuk penggambaran filem. Penggunaan drone atau kenderaan udara tanpa kawalan atau UAV ini dalam aplikasi komersial berpotensi untuk mengubah beberapa industri. Oleh itu, penggunaan drone dapat dijadikan tujuan penggambaran udara ataupun perfilman. Kegunaan drone ialah dalam bidang pertanian. Drone membantu petani sebelum musim penanaman bermula dengan menganalisis keadaan ladang. Teknologi ini berupaya memetakan keadaan ladang dalam bentuk imej, tiga dimensi dan menunjukkan kawasan bermasalah. Munculan tanaman baru dapat dilakukan. Tugas ini dikenali sebagai analitik tanaman dapat mengenal pasti berapa banyak benih bercambang. Maklumat ini sangat berguna untuk menentukan sama ada benih perlu disemai atau tidak. Selain itu, kaedah penyemuran racun boleh digunakan drone yang dapat mengurangkan risiko manusia dengan bahan kimia, racun perosak dan baja berbahaya. Drone juga dapat menentukan jumlah optimum bahan semburan diperlukan serta memastikan semburan dibuat secara rata pada tanaman. Bukan itu sahaja, drone juga dapat mengeluarkan hasil tanaman yang lebih banyak, malah dapat menjimatkan masa petani. Ini juga dapat mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing, seterusnya memberi peluang pekerjaan kepada lebih ramai anak muda. Drone juga dapat mengesan tanaman dijangkiti penyakit 10 hari lebih awal sebelum dapat dilihat dengan mata kasar menggunakan kamera inframerah. Kewujudan kamera ini pada drone membolehkan petani membuat dan melihat atau kehadiran atau ketiadaan kulat dan bakteria dalam tumbuhan. Dengan cara ini, petani boleh mengetahui sebarang jangkitan pada tanaman dengan lebih cepat dan segera menyelesaikannya sebelum ia menjangkiti tanaman lain. Hari ini, drone amat popular terutama untuk tujuan rekreasi seperti fotografi dan videografi udara. Drone untuk tujuan rekreasi mendapat permintaan yang tinggi sekarang kerana keupayaannya untuk mengambil gambar yang cantik dan berkualiti tinggi menggunakan kamera yang terbaik serta sudut yang tepat dari udara. Bukan itu sahaja, penggunaan drone dalam majlis perkahwinan untuk tujuan fotografi dan videografi juga digunakan pada masa kini.
Sebagai kesimpulannya di sini, setiap teknologi yang dicipta dan digunakan mempunyai faedah dan keburukannya, terpulang kepada seseorang individu atau sesebuah negara untuk tujuan apa drone itu digunakan. Sekiranya untuk tujuan kebaikan, maka hasilnya dapat dimanfaatkan, dan sekiranya digunakan untuk tujuan yang salah, boleh menyebabkan peperangan, pencerobohan hak individu atau negara, jenayah dan seumpama dengannya. Sekian daripada kami.